Assalamualaikum and welcome back to our channel Pantry Gelap Bukan Kongsi Gelap. Hari ni kita ada Koyak Podcast dalam episod 013. Seperti biasa, aku tak keseorangan. Aku ditemani oleh member-member ataupun geng-geng aku. Kita persilakan member pertama kita, iaitu saudara Bedu Gaut. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana Bedu, sihat hari ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, right. Kita pergi ke member seterusnya. Oh, member seterusnya ni lama tak muncul. Lokman Bulu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama tak dengar cerita, Man. Apa cerita? Itulah ada masalah sikit lah. Time-time PKP ni. PKP. Okay, faham. Okay. Tak apa, sekejap lagi kita sambung. Okay, kita punya last gang kita. Kita persilakan Hanif Kacang. Ya, Assalamualaikum ni. Waalaikumsalam. Bawa balik ke tu? Balik lah. Kan takut yang lalu tadi ada apa-apa ke. Boleh cerita juga kan. Okay, teruskan. Okay, teruskan. Alright. Okay, kita dah perkenalkan kita punya geng. Seterusnya, tajuk pada hari ni. Tajuk pada hari ni ialah, korang sendiri tengok kan, muka aku macam mana hari ni memang lain macam. So, hari ni adalah berkenaan dengan cerita seram dalam kurungan Tak Gebang. Okay? Wah. Aku akan mulakan cerita dulu. Boleh semua Aku start dulu Boleh. Teruskan. Okay, ini adalah cerita pertama aku. Okay, benda ni berlaku dalam, tak silap aku lama lah, dalam 7 ke 8 tahun lepas lah. Benda ni jadi kat rumah tau. Time tu, satu malam tu, dalam pukul 10 atau pukul 11 malam lah, aku tak ingat. Yang pastinya aku ada dalam bilik. Aku tengah buat macam biasa, tengah main handphone apa benda semua. Lepas tu aku perasan lah depan pintu bilik aku ni adik aku lalu kan. Aku nampak dia lalu. So ya, mungkin dia nak ke tandas kot, sebab bilik aku ni boleh kata penghujung lah. Sebab bilik aku ni dekat-dekat, bukan dekat, memang betul-betul depan dapur. Lepas tu kalau dia lalu bilik aku ni, sama ada dia nak pergi dapur ataupun nak pergi tandas, antara dua tu lah. Time tu tak tahu macam mana, aku boleh rasa aku nak tunggu dia. Dengar bunyi dia buka lampu, dengar bunyi dia tutup pintu apa semua kan. Aku tunggu kan, lama dia ni buat apa kan. Dekat mana, aku pergi lah. Aku pergi bilik air. Aku pergi satu bilik mandi, tak ada orang. Aku pergi jamban pun, aku tengok tak ada orang lah kan. Lepas tu aku macam dah pelik dah ni kan. Aku pergi balik bilik adik aku. Aku tengok dia tengah tidur bai. Dia tengah berdengkur dah kat situ. Aku pun rasa macam pelik kan. Pelik aku. Lepas tu aku ambil bantal dekat bilik aku tutup lampu, aku tidur luar sampailah besok pagi. Tapi cerita ni mak aku dalam rumah ni semua tak tahu. Semua tak tahu. Dan cerita ni pun sampai sekarang lah diorang tak tahu. Okay, kita teruskan ke member kita yang pertama. Bedu, silakan Bedu. Ada apa-apa cerita seram yang boleh dikongsikan? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma barik lana. Iman. Okay. Kita ni time sekarang ni dulu duduk rumah lama lah. Sekarang ni duduk rumah baru. Kat mana? KL ke Pahang? Faham. Kat kanan kampung aku. Time tu memang orang tua aku dah pindah kan tu. Duduk rumah baru kan. Lepas tu aku tinggal dengan abang aku. 2 orang je lah. Sebab dalam rumah tu ada barang-barang penting lah. Tak pindah lagi kan. Macam banyak lah. Sebab menjaga, takut juga orang masuk kan. Betul. Lepas tu setiap hari memang ada lah saudara aku datang, teman lah. Biasalah borak apa semua kan. Lepas tu saudara aku nampak sakit perut. Saya sakit perut memang nak buang lah. Tu dia takut.
aku teman lah di tandas. Aku duduk luar tandas. Tu mana cerita? Tak apa nak ingat sebab lama sangat. Okay. Tak apa. Cuba. Di tandas tu dekat dapur. Lepas tu dapur aku dia pula dia tak ada macam tingkap lah. Dia macam jaring-jaring macam tu je. Jaring-jaring besi. Oh, okey. Faham. Tu belakang rumah aku ni rumah arwah atuk aku lah. Lepas tu dekat rumah arwah atuk aku ni ada lampu jalan lah. Tahu kan lampu jalan kan? Tahu. Lepas tu dekat bawah lampu tu arwah atuk aku ni susun batu bata kan. Batu bata yang lebih disusun lah. Saya tunggu member aku ni. Mula-mula dah rasa lain macam lah, seram. Tapi tak nampak lagi benda tu. Okay. Aku lama-lama aku terpandang ke arah yang dekat lampu jalan tu. Kat belakang arwah atuk, belakang rumah aku ni. Kan kat arwah atuk aku tu. Mula-mula aku nampak macam kain je. Macam kain macam pengetik angin lah. Lepas tu aku buat tak tahu lagi. Aku pun panggil saudara aku. Dia kata, cepatlah kan. Aku tak berani kat luar ni. Takut lah. Rasa tak sabar aku sakit perut ni. Lepas tu aku pandang lagi sekali. Benda daripada atas lampu tu dia turun ke tempat yang batu-bata bawah lampu tu. Kain tu? Mula-mula nampak kain lah. Lepas tu aku perhatikan betul-betul. Memang nampak tak tahu Allah Alam lah. Seperti anak ke apa. Rambut panjang. Baju putih. Kain putih. Dia macam kat awang-awangan lah. Tahu kan? Macam tak jejak batu-bata tu lah. Tapi macam terbang kan. Terbang macam tu lah. Macam terapung. Lepas tu aku pun tak apa ni. Tak fikir. Fikir aku masuk dekat jamban saudara aku ni merut. Kau masuk sekali? Masuk sekali, Mat. Dia pun menjerit. Kata, kau masuk. Aku tutup perut ni. Aku lah cakap lah, tak cakap nak buah ke apa. Yang penting aku nak duduk dalam ni. Kata mandi ke? Waktu dia berak ke apa ke? Tapi tak pandang lah tempat berak. Macam aku berpaling lah dengan dia kan. Okey. Takkan dia perlu nak belik satu-satu apa benda yang dia buat kan. Tapi dalam tu dia seram. Pertama nampak. Yang seram kedua bau dia tu. Bau kat dalam tu. Tapi orang kata biasa kalau nampak benda-benda macam tu ada bau wangi. Betul. Tapi masalahnya benda bau benda lain. Aku rasa benda tu datang dengan bau busuk tu. Lepas dia siap settle apa semua tu. Lepas dia tanya kenapa kau masuk lah. Aku tengah sakit perut tadi. Mula-mula tak nak cerita lah. Lepas tu lama-lama dia tanya-tanya. Lepas tu dia pun cakap. Dia pun dia dengar ada bunyi. Tapi aku tak dengar dia dengar. Ni macam menangis lah. Macam menangis, macam merengek gitu. Tempat tandas aku ni belakang tu dah macam hutan lah. Dia dengar apa pun dalam 10 second macam tu bunyi. Lepas tu dia diam. Kira tu tandas lama tandas jenis kat luar tandas kat luar. Dah lama lah cerita. Okay. Tapi sekarang tandas tu dah berubah. Macam mana kau tahu yang benda tu warna putih tu? Is the beginning. In the beginning? In the beginning. Sebab aku dia dengan aku kan hitam putih. Hitam buat. Okay, tahu lah. Betul. Dia boleh nampak lah putih. Apalah kau Man? Tak, aku nak pastikan je sebab aku tak nampak. Tu je lah cerita aku. Tak apa-apa nak seram. Tapi seram lah tandas tu lah. Tak apa. Cerita dia ada seram campur kelakar sikit. Tapi still seram jugalah.
berani kan. Dia daripada satu keadaan yang seram, dia boleh berpindah kepada keadaan yang lebih seram lagi. Dia lagi sanggup duduk dalam keadaan yang lebih seram. Berani mencuba. Tak apa. Kita Okay. let lo, kita okay, sama-sama. Kita teruskan ke member kedua kita, saudara Lokman. Lokman, tak pernah dengar lagi kau bercerita seram ni. Try cerita sikit. Itulah. Aku jarang kisah-kisah seram ni. Kisah geram banyak. Geram? Itulah. Tapi pengen kau geram. adalah. Tak okay, apa. Tak apa. Teruskan. Kita cerita pasal seram dulu. Benda ni bukan aku yang alami, tapi dekat rumah aku lah, ada rumah aku yang alami benda ni adik aku. Sekarang rumah sekarang? Rumah sekarang. Okay. Dulu waktu zaman adik aku sekolah dululah, dia ada satu malam tu dia basuh baju. Lepas tu dia baring depan TV kan. Dia nak sementara tunggu baju tu siap. Dia baring. Lepas tu tiba-tiba dia terlelap. Dia terlelap pun dalam pukul 1, pukul 2 macam tu dia terjaga. Dia terjaga memang dalam kepala otak dia memang dia fikir baju kan. Dah siap ke belum kan. Tiba-tiba masa dia terjaga tu, dia nampak mak aku berdiri tegak je depan pintu bilik dia. Pintu bilik mak aku lah. Lain macam. Okay. Lepas tu? Lepas tu dia pun masa tu ingat tak ada apa lah. Sebab mak aku tu pun yang dia nampak tu memang membelakangkan dia. Dia cuma nampak bahagian belakang je lah. Okay. Jadi dia pun tak ada fikir yang bukan-bukan. Dia pun tanya mesin basuh tu dah berhenti ke? Dah siap kan baju? Cuma aku diam je, tak ada respon apa-apa. Dia pun biarlah, tak apalah. Dia pun paling pusing muka dia ke arah mesin basuh tu. Lepas tu bila dia pusing balik muka dia ke arah mak aku, dah tak ada lah. Wow. Dia pun dah mula rasa lain macam lah kan. Jadi dia buat tak tahu. Dia settle-settlekan baju dia. Lepas tu dia masuk bilik mak aku. Dia pun tengok mak aku tengah tidur. Dia pun tanya, dia kejut mak aku kan. Tanya tadi ada keluar ke kan, ada pergi dapur ke, pergi mana-mana kan. Lepas tu mak aku tak ada pergi mana-mana, duduk tidur lah. Lepas tu dia dengar macam tu, dia pun tak adalah cerita kan kenapa dia tanya macam tu. Dia keluar daripada bilik mak aku tu, dia terus masuk bilik, tutup pintu, tidur dalam bilik lah pula. Nasib baik tak ikut sampai dah bilik. Itulah pasal. Man, itulah. Bila cerita di mana aku jadi macam pandang kiri kanan juga tu tak boleh tu kalau dekat kan. Tak apa. Mak kan, aku pun dia bulu. Tak ada, dia sebab mak aku tak kenal rumah kau. Jangan man, jangan cerita dah. Stop kan. Stop. Kita tak habis lagi. Tak habis. Tak apalah, aku ambil kat situ je lah. Cuma tak tahulah apa benda yang adik aku nampak tu kan. Tapi yang dia cerita memang dia nampak macam mak aku lah berdiri tegak yang tu kan. Kalau aku tu tak tahu lah cakap kan. Gila tu. Kalau aku hidup. Terima kasih man. Okey, terima kasih kerana sudi mendengar. Tak apa. Okey, kita beralih kepada member kita yang terakhir. Ini pun aku tak tahu cerita dia seram ke tidak tapi tak apa, kita dengar je lah. Kita persilakan Kacang. Seram Okey. Waktu bila aku balik malam balik Janganlah apa? tanya aku tak tahu. Aku cerita. Kata cerita. Waktu bila aku balik malam tu, yalah aku lepak dengan member aku dekat kawasan rumah aku jugalah. Aku lepak dengan member aku dalam pukul 1, pukul 2 macam tu. Aku lepak member aku, macam cakap aku nak balik dulu lah. Aku kau tak sedap hati ni. Sebab kat rumah aku ni ada satu rumah kosong yang tak pernah orang duduk di situ.
Rumah kayu. Lepas tu aku balik di situ, aku lalu tak ada buat apa kan. Tiba-tiba aku macam ternampak bayang-bayang warna putih. Bayang warna putih dia macam dekat dengan dekat dengan cermin tu. Cermin kat rumah kayu. Lepas tu aku nampak gitu lah, tapi tak pandang lama. Naik juga benda lama kalau aku pandang benda lama. Lepas tu tak ada orang lama, aku balik tak ada apa sangat. Aku tengok kat belakang tu dah hilang dah bayang-bayang tu. Sebab rumah tu kan kosong, tak ada orang duduk dah lama kan. Rumah kayu dalam sekarang, rumah tu ke kau nampak? dalam rumah aku nampak dalam luar rumah lah. Kira aku nampak dia kat tingkap. Kiranya. Okay. Sekarang ni rumah ni ada lagi. Dekat ujung kat rumah tu, rumah kayu tu. Tapi tak tahu siapa yang duduk lah. Tapi waktu ni aku try pergi. Aku dengan member aku tanya, aku ajak member aku pergi. Lepas tu aku pergi, dia tanya, kau buat apa nak pergi rumah ni? Saya cakap, malam aku ada nampak bayang-bayang warna putih dekat tingkap tu. Lepas tu member aku macam tak nak pergi. So aku kalau tak ada buat apa, aku tak nak pergi lah sebab seorang kan. Kalau 2 orang boleh je pergi. Ini kalau seorang mampu naik situ, ada mati kering lah duduk situ. So, berapa lama kosong rumah tu? Dekat dah 4 tahun macam tu. Tak tahu. Dia kalau benda-benda yang kosong ni lama-lama dia akan bahaya Sebab gitu. Itulah. Sebab 4 tahun tak ada apa, tak ada orang duduk situ. So aku pun serang sejuk, aku balik lah. Sebab waktu malam tu aku ajak member aku malam kemarin tu, member aku tak nak pergi. Tak apa lah, aku balik lah kan. Kalau apa-apa jadi susah juga. Baik. Okay. Itulah macam mana Lokman cakap tadi. Setahu aku lah, kalau macam satu kawasan tu kita tinggal lama, memang akan ada yang menghuni lah. Jadi faham lah apa yang menghuni tu kan. Lagi pun jangan biarkan rumah anda kosong. Tahu lah, lagi pun sekarang ni ada lagi rumah tu. Kau ada duduk belum? Aku tak nak dah. Cukup lah. Kalau aku pergi rumah member aku tak pandang dah apa-apa. Takut sebab lagi pun kawasan situ, dekat situ kan dia rumah kayu tu macam seorang je. Macam tu lah. Di rumah tu Rumah kayu seorang? Sebuah. Okay. Dia maksudnya rumah tu tak ramai lah, dia seorang je kat situ. Dia tak seorang man, dia sebuah man. Kita nak salah-salah man. Okay. Bongok lah man. Takut. Aku try pergi waktu siang, try masuk dalam rumah tu. Pernah dah masuk rumah tu ni member aku. Ada apa lah? Ada azanah ke? Ada tekarun ke? Tak pernah jumpa lah. Masuk-masuk gitu lah. Tak ada jumpa apa. Jumpa kucing lagi. Tak apa, boleh tahan kat cerita kau. Okay, tak apa. Kita relax dulu. Kita terus ke cerita yang kedua. Okay, aku start dulu Okay, cerita yang kedua ni aku ambil daripada cerita ayah aku lah, bukan aku sendiri. Cerita ayah aku ni, ayah aku kerja hospital Sungai Buloh, tapi bukan hospital besar tu, dia yang kecil PKN, Pusat Kawalan Kusta Negara tu. Yang tu. Okay, ni berdasarkan apa yang aku cerita. Dia cakap malam tu ada satu guard lah yang jaga. Ni kawan ayah aku lah. Jaga kat situ. Lepas tu berhampiran dengan guard tu ada satu public phone. Zaman bila public phone dah lama kan. Lama. Ada public phone kat situ. Lepas tu mula dia dengar macam ada orang ketuk-ketuk dekat public phone tu. Lepas tu guard tu macam pelik macam pelik. Dia degi lah tengok. Di dalam kawasan hospital tu? Dalam kawasan hospital tu apa? Tapi bukan hospital lah. Dia dekat PKKN. Sebelah. Tapi maksudnya tempat yang guard tu ronda lah. Dalam kawasan yes. lagi. Dalam kawasan tu. Okay. Lepas tu
dia masuk balik postguard, masuk balik guard house tu, and then dia tengah buat apa-apa kat situ. Dia dengar lagi lah ada orang ketuk-ketuk juga kan. Dia tak puas hati, dia pergi lagi. Tak ada juga kan. Dia macam siapa ni, ada siapa nak game dia kan. Lepas tu last je dia ada juga ada orang ketuk-ketuk dekat public phone tu, dekat pondok telefon tu, and then dia pergi. Kau tahu tak dia nampak apa? Bawah. Anak pocong. Tak. Dia masalah ni celah mana dia nak ketuk? Dia ketuk ke dia hantuk? Hantuk lah tu. Yelah, tapi dia dengar macam bunyi ketuk-ketuk kan. Yelah. Mungkin benda tu hantuk lah dengan kepala dia. Dia nampak benda tu dekat, betul-betul dekat situ, depan mata dia. Dia benda tu tengok arah dia ke macam mana? Yes, tengok arah dia. No. Mampus. Pingsan dia malam tu. Besok pagi tu baru dia orang kejut dia bangun, and then dia cerita kan. Viral jugalah time tu lah. Maknanya tempat tu macam dia macam tak ada orang jaga ni malam-malam. Tu guard tu apa? Guard tu apa? Yalah, dia macam ada macam dia seorang ke apa? Kalau guard je malam. Seorang je. Malam tu dia seorang. Tapi sebenarnya tempat tu memang ada banyak syuting. Sebelum ni kau ingat tak cerita apa Kurafat? Kurafat. Tu ada. Yang scene dekat hospital yang bilik mayat tu kan. Itu ada. Memang dia berlakon kat situ. Dekat situ memang dalam bilik mayat tu memang ada orang biasa kena cak-cak kat situ. Bilik mayat tu memang banyak orang mati lah kan. Bilik mayat memang lah orang mati. Okay. Sorry. Kau nak ganti kacang kan Man? Man, kau macam tak biasa pergi bilik mayat kan Man. Sebab tu orang tanya dia. Tak adalah. Tak apa, dia belum jadi mayat lagi nanti. Itulah. Apa Man, tak apa Man, nanti aku bawa ke bilik mayat ni Man. Boleh Syah. Kita tengok dulu siapa jadi mayat dulu. Itulah. Okay, tak apa. Aku nak pass cerita ni kepada member kita. Bedu, silakan cerita kau yang kedua apa? Tak nak. Mana boleh tak nak? Mana boleh tak nak? Dia gurau pula malam-malam ni. Okay semua Okay. Silakan. Soalan kita sebelum aku datang KL ni, kerja KL, aku ada kerja kat area kampung. Bukan area kampung, maknanya area pekan juga area Pahang. Nak cakap lah kedai apa kan. Lepas tu kedai ni memang tempat repair apa semua kan. Dia jual bandel lah, maknanya barang-barang bandel. Okay. Dan tu tak ada lah, bukan malam lagi. Dan tu dalam pukul 1, pukul 2 lah kan. Memang time rehat. Nak makan lah. Ada satu tempat lah dia bagikan kan untuk kerja makan. Macam kat dapur dia lah. Dekat dapur dia ni ada bilik toke ni lah, bilik bos ni. Dan tu tengah makan. Lepas tu aku memang kerja 2 orang kan dengan saudara aku, sebab aku tumpang dia pergi kerja. Tengah makan ni, saudara aku ni macam terkejut, tersentak macam tu kan. Okay. Cakap, kenapa? Mula-mula dia diam lah, macam dia macam terpinga-pinga lah. So aku tahu dia. Tak kenapa? Makan cepat dia cakap. Dia cakap macam tu. So aku pun diam lah, malah nak tanya dia kan. Kita pergi dekat bahagian tempat-tempat repair ni lah. Aku tak ada kerja nak buat, tak ada kerja. Ni panggil aku. Saya makan tadi, dia macam aku menghadap dia, dia menghadap aku. Tapi dia menghadap aku tu, dia nampak saling dengan bilik toke ni lah. Bilik toke dalam maksudnya belakang kau lah. Belakang aku.
Dia cakap ni nampak satu kelibat hitam lah. Tak tahu dia menyumpai apa, dia kata hitam. Masuk ke dalam bilik Toki ni. Oh no. Oh no. Tapi time tu aku memang tak ada siapa lah. Dia lah tengok muka pucat apa tu kan. Dia cakap memang dia nampak masuk. Tu dalam beberapa hari aku macam mana Toki ni dia nak balik rumah dia kan. Nak balik rumah dia. Aku dengan member aku ni, saudara aku ni jaga kedai tu. Lepas tu ada satu kerja repair katil lah. Repair katil. Dengan repair ni aku dengan saudara aku ni dengar orang berjalan. Macam orang daripada luar nak masuk kedai. Dia berjalan berserak. Dia jalan dengar bunyi pasir dia kan. Macam orang serit-serit dengan macam serit-serit. Betul. Aku cakap, ada orang datang ni. Dia tengok orang nak beli kan. Tengah duduk cangkung repair katil tu, dia bangun. Dia cakap, mana ada orang? Tu dia pergi masuk dalam. Sudah. Masuk dalam kedai. Ada orang dah masuk kan. Risau juga ada duit. Malam ke? Malam ke siang? Time tu petang lah. Dalam pukul 5 lebih kurang. Oh. Petang petang. Dan aku masuk, aku duduk luar tengah repair. Dia cakap, tak ada orang. Saya tanya juga beritahu Toki daripada balik Toki tak dah 2 kali kena ni dia kata. Dia cakap tak apa ni perasaan kau ni. Hari selepas ni tu dalam hari tak ingat tengah cat-cat alemari mula-mula macam kena pukau lebih kurang ni. Kena pukau? Macam raya nak tidur tapi tak ada hilang benda ni. Dia datang bunyi orang jalan. Dia dengan pasir tu jalan bunyi tu. Mula-mula aku dia macam mengantuk. Okey. Dan aku juga tidur. Aku memang selalu tidur tempat kerja tak ada buat apa. Saudara aku walaupun tak ada kerja dia tak pernah tidur. Tiba-tiba dia tidur. Lepas tu aku sedar daripada tidur, tengok dia pun terlentuk dekat almari yang tengah cat tu. Lepas tu? Time tu memang Toki tak ada Aku 2 orang bayangkan. Tak tahu berapa jam tidur, tak ingat dah. Ada barang hilang tak? Tak ada ni, memang tak ada barang hilang. Tak ada lah. Tak tahu kenapa. Tapi datang dia memang tiba-tiba kau jadi ngantuk, kau terus tidur. Macam tu lah. Maknanya benda tu dia macam dia pukau kau lah duk supaya bagi tidur. Tapi tak ada benda, peliknya tak ada barang hilang. Tak ada barang hilang Tak ada apa-apa yang ni ke lain jadi tak ada Badan kau ke tak ada apa-apa kesan kesan gigit dia? Ada, nyamuk tu bengkak. Nampak ni bengkak atau sekarang tu. Lepas tu bagi tahu juga Toki dekat dah teruk ni sampai kita nak buat kerja ganggu. Lepas tu dia panggil, tak tahu, dia kata kawan dia pandai. Dia cakap benda ni memang ada kat situ lah. Tapi dia kata tak kacau. Memang lalu lalang lah. Sebab dia dekat belakang kedai tu hutan. Belakang hutan ni ada satu macam tasik, apa aku lupa, tasik. Kolam. Kolam pula dekat Puteri ni. Maknanya kolam tu. Kolam tu ada berapa orang? Apa soalan? Kolam tu ada sebuah sebuah. Sorry. Sebab kolam tu dia ada satu kat situ kat belakang tu. Dia tak ada banyak. Okey. Kolam ni dulu memang kolam dulu aku tak tahu cerita, tak tanya orang tua. Di kolam tu memang ada orang cakap penjaga lah. Laluan dia main ulang-alik daripada kolam tu. Itu kawasan dia lah. Kawasan dia. Kau ada macam nak pergi duk tempat kau dekat kolam tu duk. Macam ada terletih nak pergi tak? Aku tak berani macam kau macam. Nanti risau jumpa kucing pula kat situ nanti.
Kalau kuncing bongkar man. Kau kuncing sama man. Kuncing? Kucing ke kucing? Panjang Okey. sangat kalau kita. Okey, betul. Terus. Bahaya kuncing ni. No? Okey, Ya, ya. terus. Panjang sangat kalau cerita. Tak apa. Habiskan. Dia cakap memang laluan dia lah. Dia cakap kan laluan ni mahal lah. Daripada kolam tu sampai ke sungai lah. Sungai Pahang. Lepas tu, Saya nak jual. saudara aku ni, aku pernah cerita kat Danny dulu lah. Saudara aku ni nak pergi tandas. Dan tu ada tokek. Tandas ni dekat yang tempat makan lah. Dekat area dapur tu. Tempat makan tu dia masuk daripada nak ke depan lah. Nak ke tempat apa ni? Display barang tu. Ada satu meja tokek lah. Tokek duduk situ. Cara aku perasan, Allah Alam betul tak betul, sorry Tokek tu pegang satu macam kad Manila besar. Lepas tu tulisan dia tu tak tahu tulisan apa. Tapi tulisan dia macam tulisan sini ke bawah. Memang ke bawah macam tu. Dia buat apa benda tu? Tak tahu lah. Memang saudara aku dia kata tak dengar dia baca ke apa kan. Dia cuma tengok ke dia baca. Tak kena hati ke tak tahu kan. Lepas tu saudara aku berdehem lah. Macam tu kan. Tu dia tutup. So saudara aku ni tak tahu dia berani tanya kan. Benda apa tu kan. Tak ada apa lah dia kata. Terus dia masuk dalam bilik dia tu. Dia simpan benda tu. Maybe tokek tu punya. Itulah sebab tokek tu kan suruh jaga kedai dia. Kemungkinan. Tokek tu Cina ke Melayu? Melayu ni. Melayu juga. Apa kan. Lepas tu malam ni lah yang apa ni yang sampai aku ingat lah sampai sekarang. Time tu ada orang satu dia beli barang daripada kedai tu. Kemudian nak hantar petang. Dia kata untuk rumah tak ada. Dia kata dia ada malam lah dia kerja orang ada malam je dia kerja. Lepas tu time tu memang tokek tu bila hantar barang dia akan bawa lah lori tu. Maknanya kena buat keputusan antara aku dengan saudara aku ni siapa nak pergi tolong hantar. Dua orang maknanya tokek. Aku atau saudara aku macam tu lah. So aku mula aku nak pergi lah. Aku memang tak berani. Time tu dah malam lah. Dalam pukul lepas maghrib apa 8 ke 9. Aku cakap aku nak pergi. Dia cakap tak payah kau jaga kedai. Apa lah. Dalam keputusan lah. Apa aku jaga kedai. Lepas tu dah tutup kedai pun semua. Memang aku tak berani duduk dalam tu. Aku duduk luar kedai. Duduk kat motor lah. Motor situ. Lepas tu aku dengar bunyi orang. Mula-mula dengar macam orang lempar pasir atas atap kan. Pasir okey. Aku mana buat tak tahu lah. Aku tu 3 kali dah rasa lain macam ni. Dia berani sendiri pergi cari tempat yang tinggi macam ada satu tembok dia. Tak ada lagi mana. Sekejap. Kenapa berdoh? Okey tak? Dia nampak kucing ke? Ada. Okey. Lepas tu nampak benda putih juga Langsiak Allah Alam ni kita tak pandai nak meji benda ni kan. Tapi putih sama juga. Berambut panjang. Lepas tu memang aku cakap kata aku berhenti lah kerja kan. Bukan berhenti apa. Dia tu memang gaji kita. Contoh aku seminggu mula bagi seminggu sekali cuti. Seminggu sekali. Betul lah seminggu sekali cuti. Lepas tu dia jadi 2 hari seminggu. Lepas tu dia nak tambah lagi 3 hari. Dia nak kurang bayaran lah. Okey. Kata tu juga aku berhenti lah. Kali tak asyik aku. Maksudnya nampak benda tu dalam seminggu 2 minggu lepas tu aku berhenti terus lah. Tapi kan kalau dengar cerita berdua dia memang benda-benda macam tu dia memang tak putih hitam, dua tu je lah yang betul. Lembaga hitam hitam kan ada yang kadang-kadang merah tu tersembunyi lah. Oh ya.
Kalau Lokman dia gelap. Tu dia cakap macam tu. Iya, kalau panjang sangat cerita ni. Tak Tak apa, apa tak apa, seram. tak apa. Tak apa. Tapi- Menarik. Tapi itulah biasanya memang macam mana cerita berdua tadi, memang seret-seret kaki ataupun pasir dekat atas bumbung tu memang biasa didengari, dan biasanya tanda-tanda tu adalah untuk kemunculan ni langsir ataupun pontianak yang biasa aku dengar kan. Kita tak tahu sejauh mana kebenaran dia. Duk, okey. nak tanya Duk. Ni Yang kau nampak jumpa kat belakang tu sebiji macam orang ke ataupun apa? tak nampak. Sekarang aku cakap nampak kain, kelibat kain je masuk. Macam tu. Oh, okey. Memang Okey. kata apa second je lah yang nampak zoom macam tu. Oh, patut benda tu hilang lah. Masuk dalam bilik takkanlah kita nak masuk bilik toke tu gila ke apa. Yalah. Tak apa. Okay, Doh. Okay, tu lah Kita relax dulu. Doh, relax dulu Macam mana tu. Okay, kita pergi ke member seterusnya. Lokman, silakan Man. Cerita kau kedua apa Man? Ringkaskan. Aku ni pun yelah macam aku cakap tadi lah, aku tak ada banyak sangat yang pengalaman aku, cuma pengalaman orang lah kan. Ni pun aku tak tahu boleh betul, selitkan. betul ke tak. Ni cerita orang kampung aku lah. Satu hari tu dia seorang, kira biasa orang kampung naik basikal kan tengah-tengah malam kat kampung. Memang masa tu dalam pukul 1 lebih. Lepas tu Pagi. dia 1 pagi. Mungkin dia baru balik lepak daripada mana-mana nak balik rumah kan. Lepas tu dia tengah kayuh tu, tiba-tiba dia nampak macam orang kampung tu lah tengah berdiri dekat satu macam bansal, lebih kurang macam tu tempat lepak kan, yang ada meja, kursi apa semua kan. Okey. So, dia pun pergi kan sebab dia kenal orang tu. Dia pun pergi dekat, dia sembang apa semua kan. Lama kat dia sembang. Sembang 2 orang kat situ. Lepas tu dia ni jenis yang isap ukuk. Lepas tu dia yelah keluarkan ukuk, dia nak isap ukuk dia apa semua kan. Tiba-tiba bila dia nak keluarkan dia punya lighter dia jatuh. Ni cerita dia lah, aku tak tahu lah betul ke tak kan. Lighter dia jatuh. Dia pun tunduk ke bawah lah kan nak ambil lighter tu. Tiba-tiba dia perasan macam orang yang dia sembang tu macam kaki tu tak berapa nak ada. Damn. Maknanya Man dia lari Man. Dia tak fikir apa. Belum, dia tak lari. Janganlah buat anda sendiri Cang. Okay Man, teruskan. Lepas tu bila dia dah nampak macam tu, dia memang takut tapi dia kontrol kan, buat tak tahu relax. Dia nak bangun tegak kan, balik dia pun cakap kat orang tu. Sambil dia pergi ke arah basikal dia kan. Dia cakap, okay lah Cik, saya ada hal, saya nak gerak dulu lah. Dia pun naik basikal dia, tiba-tiba dia dengan pakcik tu cakap. Pakcik tu tanya dia, kau ada hal ke sebab kau dah tahu siapa aku? Wah. Dia dengar macam tu. Dia dengar macam tu, tak tahu sampai rumah, tak tahu apa jadi dalam perjalanan tu. Allah. Nasib baik sampai rumah. Kalau tak sampai rumah lain cerita. Itulah pasal. Weh, kalau aku kena macam tu pun, aku tak tahu. Memang kita dah tak nampak kan, nak lagi mana kan. Lapan. Weh, masak tau kau kena macam tu. Man, aku soalan nak tanya. Kalau kau dalam keadaan tu, apa kau buat Man? Aku rasa tak tahu. Aku ada terbayang je. Aku rasa macam, tak boleh nak bergerak aku. Tak tahu nak jawab. Memang terkesima aku kat situ. Adakah kau akan buat-buat pengsan ke ataupun terkuncing ke atau macam mana? Tak tahu, silap-silap memang bukan buat pengsan lah. Mungkin aku akan pengsan terus lah kot. Pengsan terus lah. Weh, yelah. Betul. Sebab kita susah kita nak lagi macam mana kan. Betul lah. Maunya benda tu belakang nazak kau. Betul lah pasal.
Aku takut Luqman balik tu rumah kat mana, orang tu kat mana. Itulah. Dah lah nak cari rumah susah sebab rumah ramai kan. Kalau rumah seorang-seorang senang. Man, dia kalau macam tu, kalau rumah sebiji dia tak ramai, kalau orang pun ramai. Okay, sorry. Aduh, aku nak kena belajar balik dengan kacang. Itulah tu. Kena belajar balik dengan kacang. Nanti kau buka kamus tu, cari apa yang sebuah, cari apa yang separah. Sabar jang. Okey, Luqman yang cerita pun not bad lah. Tapi cerita tu banyak kita dengar kalau perasan dekat asrama, betul tak? Cerita macam Luqman tu. Cerita macam kau tu macam aku tak ada nak cerita, cuma macam yang biasa dekat kelas, dekat tandas tengah basuh baju. Benda yang sama lah, lebih kurang. Kaki tak ada. Betul. Okey, kita teruskan ke member terakhir dan cerita yang terakhir. Kacang. Okey. Okey, ni waktu aku duduk asrama lah. Waktu sekolah menengah aku duduk asrama. Waktu dah lama, baru dalam 2-3 tahun lah duduk asrama kan. Cerita ni 3 tahun lepas lah. 3 tahun lepas lah. Rasanya 4 tahun lepas. Rasanya aku ingat lagi lah 4 tahun lepas. Waktu tu budak-budak semua tidur awal kan. Tidur awal dalam pukul 10, pukul 11 kan. So, aku pun tidur. Aku rasa aku dalam pukul 2 ke 3 tu aku bangun. Aku nak pergi mana? Nak pergi tandas. Aku nak kejut seorang member aku seorang ni. Tak bangun dah. Aku rasa tak sedap hati. Saya nak pergi ke tak tandas. Aku beranikan diri, aku pergi ke tandas tu. Aku pergi ke tandas tu. Tiba-tiba lampu tu tutup. So, aku bukakan balik lampu tu. Aku buat tidak buat apa lah. Pergi buang air kan. Buang air lah. Macam takut kan apa kan. Waktu aku keluar daripada tandas tu, aku macam ada ternampak dekat bilik belajar waktu tu. Bilik belajar dekat asrama kan, dia macam apa ni, macam asrama bentuk 4 tu. Dia bentuk 4? Dia macam bentuk 4? Dia nak macam mana nak cerita asrama tu macam tak apa, straight to the point lah. Okay. Kayaknya aku macam bilik macam aku keluar ni macam bilik 21, 25, 24. Macam apa macam dah, cepat dah. Okey, aku nampak bilik belajar tu ada orang. Ada orang, dia tak tahu dia tengah buat apa. Aku nampak ada orang warna hitam macam tu aku nampak. So aku masuk bilik, aku tidur lah, aku tak tahu tak fikir apa. Aku dengar dekat dorm sebelah tu ada bunyi besi. Ketang kuat lah. Aku tak tahu sedar. Aku tak sedar apa-apa masa tu. Aku macam aku takut ni. Aku tiba-tiba aku daripada katil tu aku pergi ke katil sama member aku. Aku lompat ke tidur situ. Tak tahu nak buat apa. Dia tak marah kau pula? Masa tu dia tidur. Aku tak tahu takut apa dah. Dia cakap tumpang kejap tidur. Takut tu. Waktu tu bunyi kuat sangat. Bunyi besi kat macam dorm 7 ni macam tak ada orang nak duduk. Waktu dah start berapa dorm tu kosong lah. Dorm tu kosong lah. Dorm 7 tu. Dia ada barang lah. Ada besi, ada mari kan. Tapi dengar macam besi kuat-kuat. Dia ada ketuk lah. Tapi tak tahu siapa macam tu. Tak tahu siapa. Macam ini macam sedap hati kan. Tidur lah. Yelah tak tahu nak buat apa kan. Kalau nak pergi kat dorm sebelah kan, takut apa terjadi kan. Takut kan nampak benda tu kan depan mata pula kan. So ya buat beranikan diri, tidur lah sebelah member. Takut sangat masa tu. Baik pilihan kau bagus. Pilihan kau tepat. Okay. Aduh kan. Tapi biasa cerita asrama memang selalu macam tu juga aku dengar kan. Dengar bunyi orang ketuk-ketuk kat sebelah. Kadang ada aku dengar bunyi kasut pagat lalu belakang. Kuat lah. Kasut pagat pagat kan selalu benda kan dalam pukul 3, pukul 4, pukul 5 kan. Dia kena macam nak pukul 3 kan. Aku dengar. Apa dia? Jalan. Aku dengar kan bunyi kasut pagat tu. Aku nak tegur ke nak apa? Aku nak panggil. Aku panggil Pakcik. Tak ada buat apa kan. Pakcik panggil sekali lagi.
Aduh sudah. Ni kasut pagat ke apa ni? Bunyi kuat sangat. Macam kasut orang pergi kerja kan. Ada orang jawab tak? Tak ada orang jawab. Kau punya asrama tu tingkat apa? 1, 2 ke bawah sekali? Dia macam apa duk nak panggil duk? Macam Dia tak ada tingkat ni. Dia bentuk petak ni. bentuk Oh, petak. bentuk 4 tu lah yang dia cakap tadi, bentuk 4 tu. Bentuk 4 tu. Okey. Dia macam sekali tu. Dia macam ronda, macam jaga tu ronda lah bunyi. Kasut tu kuat sangat. Tak nampak kuat. Okay, Cang. Aku dah tahu siapa tu, Cang. Apa? Itu toyol yang ambil apa ni kasut security yang tempat Dennis kerja tu. Toyol cuci kasut Dennis tu pesan kan. Tempat security tempat Dennis tu pesan. Toyol lah. Mungkin tu lah tu. Mungkin. Mungkin rasa macam tu. Aku tak ada fikir apa. Aku macam panggil 2-3 kali macam tak jawab. Habis aku tak ada apa. Aku tidur lah kan. Pagi esok aku cerita kat diorang. Dia cakap dengan banyak tempat tu banyak ada kena ganggu lah. Waktu malam macam Pak I pernah cerita lah. Pak I dia pernah cerita yang dia pernah berbisik dengan suara siapa macam dia punya bunyi. Suara bayi nangis. Pak I tu siapa? Member kau lah. Dia dengar suara tu. Suara perempuan tu. Suara budak bayi tu nangis. Waktu malam. Pak I Zainuddin. Dia ada dengar. Apa kita apa. Tak apa. Faiz je cerita, nanti kita cerita. Okey, rasanya pun kita ni pun dah banyak sangat masa dah terbuang ni sebabkan yalah, okey, tak apa. Apa pun terima kasih kepada korang yang tengok podcast kita orang ni sampai habis. Apa-apa pun jangan lupa subscribe, like dan juga share video ini kepada kawan-kawan korang. Okay, kalau korang juga ada cerita seram, korang boleh share lah korang punya cerita dekat komen. Tulis je, asal cerita ringkas pun tak apa. Right, jangan lupa follow kami di Instagram dan like juga di Facebook. Search saja Pantry Gelap, dah keluar semua. Okay, semua jumpa lagi dalam episod podcast yang akan datang. Bye-bye. Pantry Gelap bukan kongsi gelap. Ciao dulu. Bye. Bye. Takutnya.